Hai, Assalamualaikum. Nama diberi Siti Nur Syafiqah binti Razlin. Saya dari Fakulti Teknologi Kreatif. Saya mengambil kos pengajian skrin dan saya dari tahun 4. Okey, di sini saya ingin membentangkan tajuk kajian saya iaitu kesan solekan watak Ustaz Hamadi dalam drama Nur 1 dan Nur 2. Rekod sejarah solekan terawal berasal dari dinasti pertama Mesir iaitu pada 3100 hingga 2907 Masihi. Iaitu dipercayai bahawa wanita Mesir menghiasi mata mereka dengan menyapukan warna hijau gelap pada bahagian bawah tudung dan menghitamkan bulu mata. Hal ini juga dipercayai bahawa orang Yahudi menerima pakai solekan daripada orang Mesir. Kerana rujukan kepada lukisan muka muncul dalam bahagian perjanjian baru dalam Alkitab. Menurut Jurnal Komunikasi Jilid 30 2014, tidak semua pengarah industri perfilman beranggapan bahawa penggunaan teknologi canggih terutamanya dalam penghasilan kesan solekan khas dapat menghasilkan filem yang berkualiti dan mencabar kreativiti. Bahkan, industri perfilman di Malaysia juga turut terkesan dengan kemajuan demi kemajuan perfilman. Oleh yang demikian, pengkaji cuba memfokuskan kajian terhadap kesan solekan khas. Secara umumnya, segala kesan khas yang digunakan perlu menggunakan pelbagai teknik dan proses dalam penghasilannya. Kesan solekan khas yang digunakan kadang-kala menjadikan sesuatu watak itu jauh daripada sifat aslinya. Tetapi, setiap hasil solekan yang berkualiti menampilkan hasil dan nilai estetika di mata penonton. Pengkaji telah meneliti bahawa kesan solekan watak Ustaz Hamadi dalam drama Nur 2 perlu diberi perhatian berbanding watak Ustaz Hamadi dalam drama Nur 1. Ianya kerana solekan yang digunakan masih tidak cukup untuk menjiwai karakter tersebut. Pengkaji cuba menginspirasikan kesan solekan yang digunakan watak Tok Adi dalam telefilm Tanah Kubur, yang mana solekan tersebut lebih sesuai jika digunakan oleh Ustaz Hamadi dalam drama Nur 2. Umum mengetahui antara ciri-ciri seorang ustaz ialah berjanggut atau berjambang dari segi solekannya. Oleh yang demikian, solekan bagi watak Ustaz Hamadi ini tidak begitu memuaskan kerana solekannya tidak menggambarkan ciri-ciri seorang ustaz. Menurut Dick Smith, 1922, untuk menjadi special effect artist, kita perlu menjadi saintis gila dalam mencari dan eksperimen dengan sesuatu yang baru supaya dapat menghasilkan teknik-teknik baru dalam special effect makeup. Di sini terdapat dua persoalan kajian, iaitu apakah latar belakang kesan solekan yang digunakan dalam drama Nur 1 dan Nur 2? Yang kedua, apakah peranan kesan solekan yang dibandingkan dalam drama Nur 1 dengan Nur 2? Mengkaji jenis solekan yang digunakan bagi drama Nur 1 dan Nur 2. Yang kedua, membuat perbandingan peranan kesan solekan drama Nur 1 dan Nur 2. Kajian ini memberi tumpuan terhadap kesan solekan khas dalam perfilman kerana sedang meluas di dalam industri filem tempatan maupun luar negara. Drama ini memfokuskan tentang perbezaan kehidupan masyarakat yang dilabel sebagai golongan pendosa dan juga golongan beriman daripada perspektif masyarakat sekeliling. Siri ini merupakan satu kejayaan komersial dan telah memenangi 3 anugerah di Anugerah Skrin 2013 dan 6 anugerah di Anugerah Drama Festival Kuala Lumpur 2019. Oleh yang demikian, pengkaji mencuba untuk menggantikan jenis solekan yang digunakan oleh Ustaz Hamadi iaitu natural makeup kepada makeup special effect yang digunakan untuk watak Tok Adi dalam telefilm Tanah Kubur. Pengenalan. Dalam bab ini, pengkaji menumpukan kepada kesan solekan yang digunakan dalam menyempurnakan naratif filem. Hal ini kerana beberapa literatur yang akan digunakan sebagai asas pembentukan penyelidikan. Kajian literatur ianya berbentuk kajian-kajian tokoh lalu yang telah banyak melakukan kajian mengenai kesan solekan dalam filem. Kajian literatur merupakan garis panduan dan sumber rujukan yang sangat penting kepada pengkaji untuk memperoleh maklumat yang tepat dan jelas.
Sehubungan dengan itu, berpandukan kajian literatur ini, pengkaji dapat menganalisis kelebihan serta kekurangan setiap kajian literatur yang digunakan untuk menyokong hujah tajuk kajian pengkaji. Antaranya, pengkaji memilih Bobby Brown iaitu pada tahun 2008, bukunya iaitu bertajuk Makeup Manual. Yang kedua, Dick Smith pada tahun 1922 dan bukunya bertajuk Movie Makeup Master. Yang ketiga, pengkaji memilih Christy Tillery French 2001 iaitu jurnal dia The History of Makeup. Yang keempat, Natalie Setare 2019 iaitu bukunya Be Your Own Makeup Artist. Dan akhir sekali, pengkaji memilih Robert Jones 2017 iaitu jurnalnya yang bertajuk Makeup Masterclass. Pengenalan. Dalam bab 3 ini, pengkaji akan menguraikan dengan lebih mendalam tentang metodologi yang digunakan dalam kajian ini. Metodologi kajian ialah kaedah yang digunakan untuk mengumpul dan menganalisis data bagi menyediakan maklumat yang mencukupi bagi menyokong topik yang dikaji. Bukan itu sahaja, pengubahan dan analisis sebuah fikiran yang tersusun boleh digunakan untuk meneliti semua kandungan atau bahan ilmu yang sukar diperolehi. Di samping itu, penyelidik saintifik menggunakan metodologi penyelidikan yang sepadan untuk memberikan hasil penyelidikan yang berkualiti. Oleh yang demikian, metodologi kajian merujuk kepada tata cara bagaimana menjalankan sesuatu kajian dan bagaimana penyelesaian yang perlu dilakukan untuk mendapat maklumat bagi mencapai matlamat kajian. Menurut Ahmad Mazhan Ayub tahun 1993. Kajian berbentuk kualitatif adalah satu prosedur dalam penyelidikan yang mampu menghasilkan gambaran melalui data yang diperolehi dan mengandungi ilmu pengetahuan sosial yang bergantung kepada pengamatan manusia menurut Elman Shah, Bess Wahidah dan Santa Rusmalita pada tahun 2018. Bahkan dalam kajian berbentuk kualitatif ini, penyelidikan membawa kepada pencarian makna dan pemahaman terhadap sesuatu fenomena. Sejurus dengan itu, prosedur ini juga melibatkan proses yang bersifat naratif dan holistik menurut Profesor Dr. Ahmad Muri Yusof pada tahun 2016. Oleh yang demikian, kaedah kualitatif lebih dianggap berstruktur dan lebih menumpukan pada proses pengumpulan analisis. Hal ini kerana kaedah utama yang digunakan untuk melaksanakan kajian ini pula adalah mengumpul data melalui analisis tekstual. Bagi mendapatkan pelbagai maklumat yang lebih banyak, pengkaji menggunakan pendekatan perpustakaan. Melalui kaedah ini, pengkaji dapat melakukan rujukan ilmiah di perpustakaan daerah Bentong berhampiran dengan rumah pengkaji, iaitu di Pahang. Dengan teliti, terutamanya rujukan mengenai kesan solekan. Bahan seperti buku, kajian lepas dan jurnal menjadi rujukan pengkaji dalam mengumpulkan maklumat dan teori dari falsafah yang berkait dengan tajuk kajian. Dalam dunia moden kini, internet merupakan sumber yang paling penting dalam kehidupan masyarakat. Dalam kajian ini, pengkaji menggunakan kemudahan internet bagi maklumat berkenaan kesan solekan. Sumber internet merupakan kemudahan yang luas mengandungi pelbagai kemudahan untuk pengguna mencari pelbagai manfaat melaluinya. Sumber internet menjadi sumber pengumpulan maklumat tambahan sama ada daripada tempatan maupun luar negara. Pengenalan bagi dapatan kajian ialah bab ini menerangkan mengenai hasil data yang telah diperolehi melalui metodologi kajian yang telah dinyatakan dalam bab 3 iaitu kaedah kualitatif. Hasil data yang telah dianalisis akan diterangkan lebih terperinci dalam bab ini mengikut kaedah-kaedah yang telah dinyatakan dalam bab 3. Dapatan kajian ini dibincangkan menurut susunan objektif kajian iaitu mengkaji jenis solekan yang digunakan bagi drama Nur 1 dan Nur 2. Yang kedua, membuat perbandingan peranan kesan solekan drama Nur 1 dan Nur 2. Di samping itu, pengkaji juga menggunakan bahan berjilid. Bagi mengetahui dengan lebih mendalam mengenai kajian yang akan dilakukan, maka pengkaji melakukan proses pembacaan untuk tujuan pengumpulan maklumat dan data yang berkaitan dengan kajian yang dilakukan.
Kategori bahan bacaan bagi buku dan jurnal yang dipilih oleh pengkaji adalah berbentuk tekstil, sains dan bahan bacaan mengenai bahan semula jadi. Melalui data yang telah dikumpul, ia dapat membantu pengkaji dalam menyelesaikan masalah, mengukuhkan maklumat, kajian dan secara tidak langsung ia dapat menjadi maklumat sampingan. Jenis solekan yang digunakan dalam Nur 1 ialah soft natural makeup, iaitu solekan semula jadi yang lembut. Antara bahan yang digunakan dalam drama Nur 1 ialah BB cream, concealer untuk bawah mata yang gelap. Selepas itu menggunakan bentuk pipi mengikut V-shape, menggunakan contour, highlighter untuk kesan glowing, lip gloss atau lip balm untuk menghilangkan pucat pada bibir, dan akhir sekali setting spray untuk makeup itu tahan lebih lama. Manakala jenis solekan yang diterapkan dalam watak Ustaz Hamadi dalam Nur 2 pula ialah heavy natural look. Itu makeup yang tebal ataupun makeup yang nampak berat lah. Antara bahan solekan yang digunakan pakai oleh drama Nur 2 ialah foundation light to medium coverage, kerana foundation tebal hampir boleh memadamkan ciri watak seseorang. Bukan itu sahaja, cahaya jenis ini biasanya mempunyai kemasan yang paling semula jadi yang boleh menutupi segala cacat celah yang ada pada muka. Concealer juga digunakan dalam drama Nur 2, contour pipi, highlighter, kesan yang lebih glowing, lip gloss ataupun lip balm dan setting spray juga digunakan dalam drama Nur 2. Pengenalan. Menurut Kiho pada tahun 1991, solekan ataupun makeup diwujudkan bagi memberi kesempurnaan atau kecantikan kepada seseorang. Dengan solekan sahaja, ia mampu memberi karakter pada wajah. Solekan ini berlainan dengan solekan kesan khas. Walaupun menggunakan peralatan dan bahan yang hampir sama, tetapi solekan kesan khas berupaya mengubah wajah seseorang kepada sesuatu yang luar daripada normal. Contohnya menjadikan muka pucat ataupun cacat ataupun menjadi membuat luka dan sebagainya. Oleh itu, cadangan merupakan aspek yang penting bagi memastikan kajian yang akan datang dapat dilaksanakan dengan sebaik yang mungkin. Antara cadangan yang boleh dianjurkan oleh pengkaji ialah memaksimumkan kreativiti solekan, seperti belajar bukan sahaja pandai untuk makeup pengantin, malah jurusolek juga boleh untuk makeup efek seperti makeup hantu, makeup luar-luar negara seperti watak Medusa dan sebagainya. Yang kedua, cadangan saya ialah pengaruh media massa. Okey, zaman sekarang ini terdapat banyak aplikasi yang boleh menghubungkan kita untuk mendapat ilmu yang baru. Contohnya seperti YouTube, TikTok, Instagram, yang mana kita boleh tengok ramai orang yang membuat tutorial di dalam itu dan kita boleh belajar mengambil ilmu di dalam isi video tersebut. Yang ketiga, mengadakan seminar ataupun bengkel. Ramai di kalangan perempuan maupun lelaki yang ingin belajar bersolek sebenarnya, tapi mereka tidak pandai dan tidak tahu asas untuk bersolek. Jadi pengkaji mengharapkan pihak jurusolek Malaysia ataupun Persatuan Jurusolek akan mengadakan seminar atau bengkel untuk orang yang ingin belajar solekan. Hal ini juga mampu untuk menaikkan nama Malaysia dalam bidang solekan. Di sini kita harus membuktikan bahawa Malaysia juga ada jurusolek yang setanding dengan international. Akhir sekali, bagi kesimpulan, pengkaji berharap bahawa cadangan kajian ini mestilah dijalankan dengan lebih sistematik. Berdasarkan kepada cadangan tersebut, penerbit haruslah memastikan bahawa para penonton lebih terkesan dengan pengajaran yang disampaikan dalam drama
atau filem tersebut. Bukan itu sahaja, kajian ini telah memfokuskan para artis soleh yang bekerja di televisyen dan filem perlu meneliti hasil solekan yang sesuai agar dapat membantu menyampaikan personalitisme watak kepada penonton. Okey, itu sahaja pembentangan saya pada hari ini. Sekian, terima kasih. Hai, Assalamualaikum. Nama diberi Situn Syafiqah binti Razlin. Saya tahun 4. Nombor metrik C18A0422. Saya dari Fakulti Teknologi Kreatif dan mengambil kos pengajian skrip. Okey, hari ini saya ingin review drama iaitu Kesan Solekan Watak Ustaz Hamadi dalam drama Nur 1 dan Nur 2. Sikap positif orang ramai terhadap daya tarikan solek orang lain dipengaruhi oleh pelbagai faktor termasuk konteks masyarakat dan interpersonal. Bukan itu sahaja, solekan ringan adalah sejenis solekan yang dicirikan oleh keaslian dan kewanitaan. Warna yang digunakan dan diadu secara semula jadi meresap ke dalam kulit. Sebaliknya, bagi solekan berat ialah sejenis solekan yang dicirikan oleh kesempurnaan, kematangan dan kesejukan. Di sini, pengkaji ingin menjelaskan perbandingan peranan kesan solekan antara drama Nur 1 dan Nur 2. Okey, kat sini kita dapat lihat bagi watak Ustaz Hamadi dalam drama Nur 1 yang mengenakan soft natural makeup, ianya mampu meningkatkan ekspresi muka semula jadi yang dianggap menarik atau sesuai dalam situasi harian. Dalam siri 1 ini, pengkaji merasakan bahawa solekan yang dikenakan pada watak Ustaz Hamadi ini lebih sesuai untuk watak Ustaz. Seperti yang kita tahu, watak Ustaz ini perlulah selalunya yang ditayangkan dalam filem lain ataupun drama lain, ini akan berjanggut, akan ada misai dan akan pakaian props lain lah seperti jubah, kopiah dan selendang. Umum mengetahui bahawa watak ustaz atau penampilan seorang ustaz bukanlah secara berlebihan seperti mana yang ditunjukkan watak ustaz dalam siri 2. Oleh yang demikian, pengkaji merasakan watak Ustaz Hamadi ini dalam drama Nur 1 amatlah sesuai berbanding dengan drama Nur 2. Kerana ianya tidak begitu menonjolkan muka watak ustaz itu. Okey, beralih kita kepada drama Nur 2. Manakala bagi drama Nur 2, ianya mengenakan solekan tebal iaitu heavy natural makeup yang mempunyai penyelarasan solek yang jelas digunakan pada muka. Mata atau bibir dianggap lebih sesuai di majlis-majlis seperti pesta atau perayaan. Bagi watak Ustaz Hamadi dalam drama Nur 2 ini, ianya terlihat lebih ekstrim dalam dunia solekan, berbentuk wajah hodoh, jahat, buruk, rupawan, seram atau menakutkan. Sebagaimana imajinasi bukanlah semudah meletakkan bedak pada wajah pengantin di depan cermin. Salah percaturan maka muncul watak yang berlainan. Kedut tidak kelihatan, parut tampak dibuat-buat, penjur sisik, tanduk, apa-apa saja perincian semuanya terpesong daripada kehendak dan angan-angan. Seperti yang telah dinyatakan di atas, solekan watak Ustaz Hamadi dan drama Nur 1 lebih sesuai berbanding Nur 2. Mungkin juga kesan bahan dalam penggunaan solekan iaitu macam drama Nur 1 kita boleh lihat muka dia tidak terlalu tebal, muka tidak terlalu kekuningan lah seperti drama Nur 2. Kerana pada drama Nur 1 ini ia menggunakan BB cream ataupun sejenis secayang yang tidak menutupi segala cacat celah lah yang pada muka. Manakala untuk drama Nur 2 ini kita boleh lihat agak kekuning-kuningan lah pada mukanya kerana mungkin dia menggunakan foundation yang seperti yang saya terangkan tadi, iaitu daripada foundation light to medium coverage, iaitu bagi kita muka kita gelap sikit dan menampak lebih matang dan menampak lebih flawless lah untuk menutupkan cacat celah yang ada. Jadi di sini pengkaji ingin menegaskan bahawa pengkaji bersetuju jika drama Nur 1 Ustaz Hamadi solekannya lebih sesuai berbanding watak Ustaz Hamadi dalam Nur 2.
Jadi itu saja perbandingan kesan solekan yang saya dapat dalam drama Nur ini. Sekian, terima kasih.